Cemburinya seseorang boleh membuatkan mereka hilang pertimbangan. Ada manusia yang sanggup melakukan apa sahaja demi memiliki cintanya seorang manusia. Tidak kira jalannya baik atau buruk, yang pasti orang yang dicintai mesti dimiliki. Kisah ini mengingatkan kita dengan sebuah cinta yang dikhianati dan terbongkar sebuah pembohongan setelah bertahun lamanya rahsia tersimpan rapi. Dan akhirnya satu nyawa harus dikorbankan. Bagaimana kisah ini boleh terjadi? Ikuti kisah tragis pembunuhan ini. Seorang wanita menjadi mangsa pembunuhan kejam apabila dia dipercayai dibunuh dan dikerat sebelum mayatnya dibakar di dalam kawasan semak berhampiran sebuah rumah di kampung Tok Keramat Juru. Menurut sumber polis, wanita berkenaan yang dipercayai berusia lewat 20-an dibunuh oleh teman lelakinya yang berusia sekitar 40-an Isnin 29 September 2014 sebelum mayatnya dibakar pada keesokannya. Abang ipar suspek yang enggan dikenali berkata, mangsa yang dikenali sebagai Intan atau nama sebenarnya Rohani Hashim ada datang ke rumah suspek yang terletak bersebelahan rumahnya petang kejadian sebelum mereka bertengkar. Kemudian salah seorang anaknya yang tinggal serumah dengan suspek ada memberitahu dia melihat mangsa terbaring di ruang tamu rumah itu pada malam Isnin, tetapi dia menyangka mangsa sedang tidur. Dahulu kakak suspek yang melakukan pemeriksaan di rumah didiami adiknya itu terkedu selepas melihat titisan darah di kediaman yang didiami suspek itu. Mangsa yang mengusahakan sebuah kedai runcit di bahagian Butterworth dikatakan kerap mengunjungi suspek di rumahnya kerana mereka sudah berkenalan agak lama. Berikutan itu, pihak polis sedang mengesah suspek yang dipercayai teman lelaki mangsa bagi membantu siasatan. Lelaki berusia lingkungan 40-an itu bersembunyi di rumah kenalannya di Bandar Baru Kulim, Kedah, namun berjaya dikesan dan diberkas oleh polis pada jam 4.45 petang 1 Oktober 2014. Siasatan awal mendapati laporan kehilangan mangsa dilaporkan oleh kakak ipar suspek. Kisahnya bermula apabila anak saudara suspek yang tinggal bersama memaklumkan melihat sekujur tubuh di rumah suspek. Kakak ipar mangsa berasa tidak sedap hati selepas dimaklumkan oleh anaknya itu dan jiran mengenai tindakan suspek membawa cangkul dengan badan berlumpur ke kawasan semak berdekatan rumah mereka. Wanita tersebut terus ke rumah adiknya dan menjumpai pakaian berlumuran darah. Dia cuba mencari mangsa, namun mangsa tidak kelihatan di rumah terbabit. Ia membuatkan kakak iparnya bertambah curiga, lalu memeriksa kawasan sekitar kediaman berkenaan sebelum menemui serpihan tulang dengan kesan terbakar di satu lokasi kira-kira 50 meter dari rumahnya. Saksi kemudian membuat laporan polis. Bertindak atas laporan tersebut boleh menggerakkan pasukannya dan berusaha mencari saki-baki tulang berkenaan, membabitkan unit forensik, anjing pengasan K9 dan pasukan penyelam pasukan polis marin PPM. Tebisan daging dan tulang yang rentung dipercayai milik seorang wanita ditemui ditanam dalam sebuah lubang di kawasan semak berhampiran rumah suspek di kampung Tok Keramat pada jam 7 malam 31 Oktober 2014. Ketua Padi Daerah Seberang Perai Tengah Asisten Komisioner Rusli Muhammad Nur berkata, lokasi daging dan tulang berkenaan ditanam berjaya ditemui selepas usaha pencarian dilakukan selama sejam. Pihak polis percaya dengan penemuan sebahagian lagi cebisan daging dan tulang itu melengkapkan anggota badan mangsa. Pemeriksaan mendapati ada antara bahagian berkenaan yang sudah terbakar. Semua cebisan daging dan tulang itu telah dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk membantu proses siasatan selanjutnya dan mengenal pasti identiti mangsa. Pihak polis turut mengambil sampel daripada ahli keluarga mangsa dan melakukan ujian asid DNA bagi mengesahkan identiti sebenar wanita itu. Sementara itu, pakar perunding patologi Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang, Dato' Dr. Zaharino berkata, pemeriksaan terhadap tulang yang ditemui kira-kira jam 2 pagi itu mengesahkan ia milik manusia, namun siasatan lanjut masih dijalankan. Dalam perkembangan berkaitan, suspek dibawa ke Mahkamah Bukit Mertajam dan ditahan reman selama seminggu dari 2 Oktober 2014 hingga 8 Oktober 2014 untuk membantu siasatan dan pihak polis masih menyiasat motif pembunuhan ini berlaku. Setelah 5 hari, jenazah mangsa dituntut di Jabatan Forensik Hospital Seberang Jaya sebelum dibawa pulang ke rumah keluarganya di Kampung Setol. Jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Jamik Teluk Air Tawar pada jam 5.30 petang 3 Oktober 2014. Walaupun masih terkejut dengan kejadian itu, keluarga dan sanak saudara yang mengiringi jenazah mangsa ke tanah perkuburan kelihatan tenang. Seorang ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali berkata, mereka terkejut apabila dimaklumkan wanita berkenaan dibunuh sebelum mayatnya dibakar. Mereka sekeluarga tidak menduga mangsa diperlakukan demikian. Dimaklumkan mangsa masih bersuami dan mempunyai 2 anak berusia 2 dan 5 tahun.
Polis percaya kes ini berpunca daripada cemburu. Sumber berkata hasil soal siasat mendapati lelaki berusia 43 tahun itu bertindak demikian selepas wanita berkenaan memberitahunya bahawa dia telah berkahwin dan mempunyai anak. Lelaki yang bekerja sendiri itu mendakwa bercinta dengan mangsa selepas beberapa tahun lepas dan tidak pernah mengetahui wanita itu telah berkahwin. Wanita itu datang ke rumah suspek pada Isnin dan berterus terang yang dia telah berkahwin serta enggan meneruskan hubungan dengan suspek kerana bimbang diketahui suami dan keluarganya. Sumber itu berkata wanita itu dikurung di rumah lelaki berkenaan sebelum mangsa dipukul, dibunuh dan kaki serta tangannya ditetak manakala sebahagian badannya dibakar sebelum ditanam di kawasan hutan belakang rumah itu. Selepas menahan lelaki berkenaan, polis membawa dia ke lokasi kejadian dan berjaya menemui badan mangsa yang ditanam di kawasan hutan itu. Beberapa bahagian tangan dan kaki ditetak, manakala perut serta kaki mangsa terdapat kesan terbakar. Pada Julai 2016, Mahkamah Tinggi menjatuhi hukuman mati ke atas tertuduh dikenali sebagai Abdul Khalid selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh mangsa di rumahnya di Jalan Pengkalan Datuk Keramat di Bukit Tengah, Bukit Mertajam antara jam 3 petang pada 29 September dan kira-kira jam 6.40 petang 1 Oktober 2014. Bagaimanapun pada Disember tahun 2016, Mahkamah Rayuan menghantar balik kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula selepas memutuskan sabitannya tidak selamat. Walaupun diwakili peguam, Abdul Khalid sekali lagi mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh di hadapan Hakim Azmi yang kemudiannya mensabitkan Abdul Khalid dan menjatuhi hukuman mati. Ketika di Mahkamah Tinggi, Abdul Khalid mengaku terhadap fakta kes yang dikemukakan pihak pendakwaan. Siasatan polis mendapati Abdul Khalid berulang kali memukul kepala Rohani dengan spana roda dan menghentakkan kepala wanita itu ke tiang rumah di ruang tamu sehingga menyebabkan kematiannya. Ketika memohon dibicarakan semula, Program Abdul Khalid PJ Cyril berkata Suruhanjaya Kehakiman sepatutnya mendapatkan penjelasan mengenai keadaan mental Abdul Khalid yang menerima rawatan psikiatri pada masa itu. Timbalan Pendakwa Raya, Samihar Hazali berkata, Abdul Khalid sudah dihantar untuk pemerhatian psikiatri sebanyak 2 kali pada 2016 dan 2017 dan doktor mengesahkan bahawa dia layak dibicarakan dan membuat pengakuan. Pada 30 April 2019, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh. Panel 3 hakim diketuai Datuk Kamarudin Hashim berpendapat sabitan atas tertuduh membunuh terhadap Abdul Khalid Muhammad Isa adalah selamat. Hakim Kamarudin mendapati daripada rekod rayuan, jelas Abdul Khalid sendiri yang telah mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Dia memahami sifat dan akibat pengakuannya dan dia mengaku kepada fakta kes. Beliau berkata Pesuruhjaya Kehakiman ketika itu Datuk Azmi Arifin sudah mematuhi Seksyen 178-2 Kanun Tata Cara Jenayah sebelum menerima pengakuan bersalah Abdul Khalid dan mensabitkannya atas tuduhan membunuh. Hakim Kamarudin yang bersidang bersama Hakim Datuk Yaakob Muhammad Sam dan Datuk Lau Bilan berkata rayuan Abdul Khalid tidak mempunyai merit dan ditolak. Dengan itu tertuduh Abdul Khalid Muhammad Isa dapati bersalah membunuh Rohani Hashim dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Maka begitulah kesudahan pembunuhan tragis ini. Angkara cemburu manusia hilang pertimbangan akal yang waras, sanggup menamatkan riwayat wanita yang dicintai agar tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Semoga tertuduh sempat bertaubat di atas perbuatan yang telah dilakukan. Kita mendoakan mangsa Allah Yarhamah Rohani Hashim diampunkan segala dosanya dan mendapat rahmat Allah di alam sana. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.